Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Hazwani binti Rafi'i, nombor matrik S56197. Tokoh Qurani yang dipilih adalah Hamka. Nama beliau adalah Haji Abdul Malik bin Sheikh Abdul Karim bin Sheikh Muhammad Amnullah. Tempat lahir beliau adalah di Sungai Batang, Tanjung Raya, Sumatera Barat, Indonesia. Tarikh lahir ialah 17 Februari 1908 dan tarikh wafat adalah 24 Julai 1981, iaitu ketika beliau berumur 73 tahun. Hamka merupakan Ketua Majlis Ulama Indonesia. Sumbangan Hamka adalah menubuhkan Persatuan Hindia Timur di Mekah untuk mengajar cara mengerjakan haji kepada jemaah haji Indonesia. Beliau juga banyak menghasilkan karya ilmiah Islam seperti Tafsir Al-Azhar. Ayat Al-Quran pemangkin pembentukan jiwa dan kerohanian yang dipilih adalah: pertama, Surah An-Nur ayat 56. Maksudnya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ayat Al-Quran yang kedua adalah Surah Al-Ma'idah ayat 16. Artinya, dengan Al-Quran itu, Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya, dan dengannya Tuhan keluarkan mereka dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya, dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Surah An-Nur ayat 56. Tafsir. Menurut pakar fiqh dan tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ayat 56 ialah tentang taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dirikanlah solat pada waktunya, tunaikanlah zakat kepada yang berhak menerimanya, dan taatlah kepada Rasulullah dalam apa yang diperintahkan dan dilarang supaya kalian disayang dan memenangkan syurga dan keredaan Allah. Bagi tadabbur pula, ayat ini menekankan kesungguhan dalam melakukan amalan dengan sempurna seperti solat, taat kepada Rasul dengan menunaikan perintah dan meninggalkan larangan akan dapat diberi ganjaran Allah SWT. Surah Al-Ma'idah ayat 16. Ustaz Marwan Hadidi bin Musa mentafsirkan ayat ini sebagai Allah mengeluarkan mereka dari gelapnya kekafiran kepada cahaya iman, dari gelapnya kebidahan kepada cahaya sunnah, dari gelapnya kemaksiatan kepada cahaya taat, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya pengetahuan, dan dari gelapnya kelalaian kepada cahaya zikir. Bagi tadabbur pula, Allah melindungi hamba-hambanya yang beramal kepada petunjuk yang diturunkannya seperti Al-Quran. Hamba-hamba ini akan dijauhkan dari kekufuran dan berada di jalan yang benar. Berkaitan dengan kehidupan mahasiswa, Hamka merupakan tokoh hebat yang patut menjadi contoh kepada orang ramai. Hamka pada awalnya bukan seorang pelajar pintar dan beliau juga sering tidak hadir ke kelas. Namun begitu, Hamka merupakan seorang yang cinta kepada ilmu dan rajin membaca. Beliau lebih gemar menuntut ilmu dengan cara yang tersendiri. Sebagai seorang pelajar, kita patut mencontohi sifat Hamka yang sayang akan ilmu. Jika kita bersemangat dan ikhlas dalam menuntut ilmu, pelajaran akan mudah diterima kerana diberkati oleh Allah. Antara amalan yang boleh diamalkan ialah dakwah. Dakwah merupakan tanggungjawab wajib kepada setiap umat Islam. Sebagai contoh, Hamka berusaha untuk berdakwah kepada orang ramai walaupun dakwahnya tidak diterima pada awalnya. Namun begitu, beliau meneruskan menuntut ilmu dan berdakwah dari pelbagai segi seperti menulis dan bercakap untuk menyatukan umat Islam. Sebagai seorang Muslim, kita harus menuntut ilmu supaya kita dapat menunaikan ibadah berdakwah dengan kemampuan yang tersendiri. Seterusnya adalah tokoh ensiklopedik. Tokoh ensiklopedik adalah tokoh yang menggabungkan antara wahyu dan sains. Tokoh yang dipilih adalah Al-Khawarizmi. Nama sebenar Al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi, ataupun beliau juga dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Al-Khawarizmi telah dikenali di barat sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi, Al-Harizmi, Al-Kharizmi, Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliau telah membuktikan beliau adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat tapi di dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan kimia.
Al-Khwarizmi juga adalah seorang guru aljabar di Eropah. Beliau menciptakan pemakaian sekans dan tangents dalam penyelidikan, trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau, bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, iaitu bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Al-Khwarizmi ialah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan al-hisab. Al-Khwarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan Khalifah. Beliau menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang. Sumbangan terbesar Al-Khwarizmi ialah beliau telah memperkenalkan nombor angka-angka yang digunakan sehingga kini, iaitu nombor angka bermula daripada 0 sehingga 9. Angka-angka dan simbol-simbol ini telah mewakili nilai-nilai tertentu seperti yang digunakan oleh penduduk Timur Arab. Selain itu juga, beliau telah menterjemahkan aritmetik aljabar ke bahasa Latin dan telah menjadi rujukan di universiti-universiti di Eropah pada abad ke-12 Masihi hingga ke-13 Masihi. Beliau juga telah mencipta istilah-istilah baru dalam ilmu aritmetik yang pernah dicipta oleh pakar-pakar matematik sebelumnya. Ayat Al-Quran. Ayat yang pertama ialah surah Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maksudnya, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Ayat yang kedua ialah surah Yasin ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Maksudnya ialah tafsir dan tadabbur. Surah Al-Imran ayat 185. Tafsir, menurut Ibnu Katsir, manusia memiliki masa dan nutfah yang telah ditakdirkan masing-masing. Dengan kata lain, takdir kematian tidak mengenal usia muda ataupun tua. Tadabbur, cendekiawan Islam seperti Al-Khwarizmi telah mendapat ilham untuk membuktikan satu teori matematik. Selaras dengan penggunaan matematik yang lebih moden, penyataan logik jika dan maka menjadi asas kepada pembuktian teori-teori matematik dalam pelbagai bentuk permasalahan. Seterusnya, tafsir dan tadabbur ayat yang kedua iaitu surah Yasin ayat 36. Tafsir, Ibnu Jarir Al-Tabari menjelaskan bahawasanya ayat ini adalah sebagai bukti maha kuasa Allah SWT yang telah menciptakan bermacam-macam tumbuhan dan manusia yang berpasangan dari laki-laki dan perempuan, dan menciptakan berpasangan pula dari segala sesuatu yang dapat dilihat manusia maupun yang tidak. Tadabbur, Allah menyebutkan bahawa makhluk dicipta secara berpasangan. Hal ini juga terpakai pada nombor seperti mana yang ditunjukkan pada jujukan Fibonacci yang telah digunakan secara meluas dalam teori nombor, serta dijadikan satu kaedah pelaburan ahli-ahli ekonomi. Sebagai seorang pelajar, menguasai kemahiran dan ilmu pengetahuan secara konsisten amat penting agar ilmu itu dapat diaplikasikan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, mahasiswa pada hari ini seharusnya menjadikan Al-Khwarizmi sebagai ikon dan idola dalam diri pelajar untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai cabang-cabang ilmu hisab yang telah diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi pada zaman dahulu seperti geometri, algebra dan aritmetik. Selain itu, sebagai seorang mahasiswa yang berwawasan tinggi dan mempunyai ciri-ciri akhlak yang mulia juga, hendaklah disemaikan ke dalam ilmu matematik dan juga ia perlu dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu Islam yang lain serta menanam semangat yang tinggi dalam mempelajari sesuatu ilmu dan tidak mudah berputus asa untuk mencapai sesuatu maklumat. Ini membuktikan Al-Khwarizmi berjaya mengatur kehidupannya dengan baik dan berjaya mengimbangkan aktiviti hariannya antara hidup dan juga hari akhirat. Amalan yang boleh diamalkan. Konsep ilmu matematik adalah ajaran Allah untuk memudahkan manusia melalui wahyu kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat manusia melalui Al-Quran. Ilmu ini hendaklah menjadi teras kepada amalan untuk meningkatkan kualiti ibadah dalam kehidupan manusia sehingga mampu mengimbangi dunia dan akhirat. Pengurusan masa yang bijak dan tersusun perlulah diterapkan agar dapat memanfaatkan waktu di dunia dengan sebaik-baiknya.
Bagi tokoh ijtihadi, kami memilih Syekh Yusuf Al-Qaradawi atau nama penuhnya Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Beliau seorang ulama sunni yang terkenal dan berpengaruh dalam dunia Islam kontemporari. Beliau lahir pada 9 September 1926 di Mesir dan wafat pada 26 September 2022 di Doha, Qatar. Beliau telah mengarang lebih daripada 120 buah buku yang antaranya halal dan haram di dalam Islam, Islam ketamadunan masa depan, dan beliau juga terpengaruh dengan jalur pemikiran daripada Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Said Rashid Ridha, Hasan Al-Banna, Abdul Hasan Ali, Hasan Dalwi, Abdul Al-Maudi dan Naim Siddiqui. Pemikiran dan posesif almarhum, beliau dikenal kerana pandangan-pandangannya yang progresif dan pandangan yang terkait dengan permasalahan kontemporer. Beliau menekankan konsep ijtihad dalam Islam dan mempromosikan dialog antara agama serta toleransi dalam hubungan antara umat Islam dan juga bukan Islam. Beliau juga mengemukakan pendapatnya dalam berbagai isu termasuk ekonomi Islam, politik Islam dan hak asasi manusia dalam Islam dan peranan perempuan dalam masyarakat Muslim. Seterusnya ayat Al-Quran yang dipilih adalah surah Al-Maidah yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan kerana Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian surah An-Nisa ayat 59 yang membawa maksud, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itulah lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Tafsiran bagi surah Al-Maidah ayat ke-8 dalam buku tafsir Imam Syafi'i, Syekh Ahmad Mustafa menuliskan bahawa ayat ini berkaitan tentang kesaksian yang adil untuk semua pihak. Pelajaran yang boleh kita petik dari ayat 8 surah Al-Maidah ini adalah jika seseorang telah ditetapkan untuk menjadi saksi, maka ia wajib menyatakan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Dan Allah menurunkan dengan seruan kepada mereka yang beriman untuk sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah juga Maha Adil. Jangan disebabkan bencinya kita terhadap sesuatu kaum, puak, kumpulan atau musuh berlakunya ketidakadilan. Sifat adil ini hampir kepada takwa. Maka dengan itu untuk mencapai ketakwaan haruslah kita berlaku adil. Dan bagi surah An-Nisa ayat 59, Ibnu Abbas mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah Ibn Huzafah Ibn Qais Ibn Adi ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin sesuatu pasukan khusus. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian menekankan kepentingan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya serta kepentingan meminta petunjuk daripada mereka dalam menyelesaikan permasalahan dan perselisihan faham di antara kalangan orang-orang yang beriman. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang perselisihan faham, haruslah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kembalinya kita kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan penyelesaian yang baik dan membawa ke arah yang lebih berkat. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat ke-8, terdapat banyak contoh situasi yang dapat digunakan dalam konteks seorang pelajar. Sebagai contoh, jika kita hendaklah berlaku adil jika kita melihat ada antara rakan kita yang tidak bertegur sapa. Contohnya, kita tidak boleh bersikap pilih kasih. Selain itu, kita juga haruslah bersikap adil jika kita mengetahui tentang perkara sebenar atau kita menjadi saksi terhadap situasi. Dan berdasarkan ayat surah An-Nisa ayat ke-59, kita haruslah kembali kepada Al-Quran dan hadis jika kita bermasa muka ataupun tidak berbeza pendapat antara rakan-rakan supaya tidak mencetus masalah yang lebih serius.